Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وقال الشيخ المصنف وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantali rahimahullahu ta'ala, katanya mana dia? Wal ihtijabu yahtajibu ihtijaban, dan tutup ataupun hindari, hindari an ru'yati ajnabiyyin, daripada lihatnya ajnabi, lihatnya oleh ajnabi. Apa dia? Hindarkan. Sebab tu kita tengok kalau di Yaman susah nak tengok lelaki jumpa dengan perempuan. Okey. Sebab apa? Sebab daripada malu. Okey. Jadi isteri yang salihah mesti kena ada malu. Malu nak jumpa ajnabi. Malu nak jumpa ajnabi. Jangan duk terhegeh-hegeh pula. Jangan terhegeh-hegeh pula nak jumpa ajnabi. Okey. Kalau dah bersuami tu kena minta izin. Kalau ada urusan dengan ajnabi kena minta izin. Minta izin lah. Nak pergi jumpa sekian-sekian ada urusan ni. Habis. Jadi tu daripada ajnabi. Li syai'in, bagi sesuatu, min badaniha, daripada badannya, badan perempuan tu. Ini tak kira tutup aurat ke tak tutup aurat, ni bahas hindari daripada pandangan ajnabi. Bukan suruh buka aurat tak boleh. Tak, tutup aurat pun sama lah. Tu. Yang lebih berdepek pula dengan ajnabi tu. Tu. Okey. Min badaniha walau wajhaha, walaupun wajahnya, wa kaffaiha, dua tapak tangan. Atas pandangan mu'tamad dari sudut fiqahnya seluruh badan depan ajnabi. Dan itulah pandangan-pandangan ulama-ulama zaman sekarang untuk menjaga diri. Tambah-tambah orang Yaman, ulama-ulama Yaman. Aduh. Bab-bab fiqah ni menang kut Yaman. Bab-bab hadis menang kut India. Okey. Oh, Yaman memang ahli faqih banyak.
Dan mereka banyaknya mengambil pandangan yang pertama ni, kaum Mu'tamad seluruh tubuh badan, kerana fitnah terlalu besar. Dan kalau dah tutup satu badan sekalipun tapi tetap dia mengheboh-hebohkan wajahnya, mengheboh-hebohkan tubuh badannya di media sosial, itu memang sosial. Kalau masih lagi dia itu pergi kepada media-media sosial menyebarkan gambar-gambarnya, itu memang sosial. Sangat-sangat sial. Dia telah mencemarkan imej seseorang yang sepatutnya menjaga kemaluannya, kemaluan dari sudut muruah maruahnya. Allah, orang perempuan ni kena jaga maruah. Maruah dia dekat badan dia tu. Maruah orang lelaki, orang lelaki, maruah orang perempuan kat badan dia tu. Jaga hak tu, jagalah dia. Tu atas pandangan Mu'tamad. Atas pandangan dhaif kata okey, kecuali kedua tangan, tapak tangan dan muka. Okeylah. Tetap juga kena jauh daripada ajnabi. Bukan main suka-suka. Ada orang kita pernah dengar kata, oh set-set niqab ni, set-set furdah ni tak boleh lah dekat-dekat ajnabi. Oh, hang boleh lah. Hang boleh. Siapa kata hang boleh? Siapa ajak main book main kitab. Satu kitab, ibarat kitab mai tunjuk kat aku mana mai sumber yang kata oh orang yang tak pakai niqab bolehlah tengok. Mai mana? Dak umum memanglah ada tu adalah pandangan Imam Rafi'i, tapi umum tak khusus kepada yang bukan niqab saja. Tu pandangan dhaif mazhab Syafi'i lah Imam Rafi'i tu. Yang kata boleh tengok asalkan jangan bersertakan syahwat. Tu paling kurang tu. Itu dari sudut nak didik peringkat awal tak apalah. Fattaqullah mastata'tum. Kalau hak ni tak boleh jaga, jeng. Sebaiknya kalau dah lepas kahwin tu, sebaiknya kalau lepas kahwin tu boleh berniqab, boleh berpurdah, alhamdulillah. Semua tubuhku, wajahku, tapak tanganku semuanya kepada suami sahaja, bukan pada orang lain. Tu habis. Hadza aula. Mana buktinya? Banyak bukti. Nak tunjuk bukti ibarat pun boleh saya bagi. Ulama salafus salih bila kahwin dia tak mau tunjuk muka bini dia, hatta dia tidak mau bagi tahu nama bini dia. Bahkan dia bagi tahu nama kunyah saja, umur sekian-sekian gitu ya. Dia tak bagi tahu nama sebenar. Sebab nak menjaga muruah wanita. Pada tahap tu kita tak boleh simpan nama pun. Hak ni pun jadi dah. Hak dari sudut badan ni. Jadi bagi mereka yang sebelum kahwinnya pakai pandangan dhaif, silalah. Kalau lepas kahwin boleh pakai hak pandangan yang nombor satu tu, alhamdulillah. Seronok suami tu. Aku seorang boleh tengok dia. Tu. Rasa sedar hati, aku seorang boleh tengok dia. Orang lain tak boleh tu. Aku seorang. Bila dah kahwin, orang lain tengok muka kita, orang perempuan, mula mengutuk. Cantik pun mengutuk, buruk pun mengutuk. Ada saja habuan dia. Ini tu biasa. Kena. Sebab apa? Dia tengok muka. Lagi satu sebab apa lebih aula pandangan nombor satu. Yang pertama tadi itulah zaman sekarang, zaman fitnah. Yang kedua dengan sebab orang yang mempunyai ilmu yang khusus berkenaan dengan tengok orang perempuan ni, dia akan tahu sifat dia secara direct. Dia panggil ahlul khibrah lin nisa. Dia tahu ilmu khibrah lin nisa. Dia tengok muka dia ni, pipi lagu ni, muka mata lagu ni, bibir lagu ni, dia tahu ni. Dia tahu ni sifat lagu mana. Satu, dia tahu tubuh badan yang dalam baju tu lagu mana. Dia satu. Dia panggil ahlul khibrah lin nisa. Sebab itulah kita waktu bertunang kita boleh tengok muka dan tapak tangan. Bila orang yang pakai niqab bungkus lagu mana pun, bila nak tunang, bila nak pergi khitbah, kena buka bagi tengok orang lelaki tu. Supaya apa? Supaya yang satunya berdasarkan hadis, muka tu ibarat dia wakil daripada tak silapnya wakil daripada muka sampai ke pusat. Tapak tangan daripada pusat sampai ke kaki. Kalau ahli khibrah lin nisa, dia boleh tahu tu. Ni badan dia. Boleh tahu walaupun tak tengok. Tu ilmu asing lah. Dalam kitab Hasyiah, tereng ala tereng. Ada bagi tahu. 3 muka surat.
Ahlul khibrah lini nisa. Cari neri. Nak semua aku sumbat mampu tu. Jadi bahaya. Bukan bahaya apa, jadi macam orang lelaki tahu sifat kita. Kalau orang lelaki ada ilmu tu lah, kalau tak ada lah. Tu. Okey. Tengok muka gambar je, tak payah jumpa depan-depan, tak apa tengok gambar. Oh, gini. Oh, kalau dia ni gini. Tengok tangan, oh gini. Dia punya kaki lagu ni. Dia punya farah lagu ni, boleh tahulah kau. Jadi waktu tunang saja ataupun waktu khitbah saja kita tunjuk muka, tunjuk tapak tangan ke bakal suami, tengok dia nak ke tak. Rasulullah isyarat tu, dia boleh tahu daripada hujung rambut ni sampai ke pusat sampai ke hujung kaki. Tu salah satu ilmu dia panggil ahlul khibrah lin nisa. Tu ilmu berkenaan dengan apa perempuan tu, ciri-ciri dia, lagu mana, tubuh dia, sifat-sifat dia melalui anggota dia saja. Muka dengan tapak tangan. Faqat. Tu. Dia boleh tahu tu. Tahu tu pula sebelum bertunang. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau lepas bersuami tu, kalau lepas ada laki bini tu, lepas ada laki tu, kalau boleh ikut kaul yang kata tutup semua badan itu aurat, alhamdulillah lah. Kalau tak pun tak apa, nak buat macam mana? Fattaqullaha mastata'tum. Kita mengaji untuk amal, untuk jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian idzin nazaru, idz ta'lil. Idzin nazaru, kerana nazar itu, lihat ilaihima ilal wajhi wal kaffaihi, kaffaiha tu, kepada wajah dan dua tapak tangan tu, haram. Ni atas pandangan mu'tamad al-Imam An-Nawawi. Haram tanpa hajat lah. Tanpa hajat haram. Saya nak tengok, tam-tam kau aurat, tengok sikit budak kelas. Haram. Tak ada hajat, haram. Tengok budak kelas sampel ni. Walaupun tak tengok muka aurat, walaupun bukan syahwat, tapi haram. Tu. Ni dia buat ghayah. Walau ma'antifa'is syahwati, walaupun beserta ternafinya syahwat wal fitnati, ternafinya fitnah. Ini walau ni ghayah untuk lirraddi, dia panggil. Ghayah untuk rad pandangan yang kata bahawasanya kalau tak ada syahwat tak apa. Itu ternafi. Tu. Ternafi. Walau ma'antifa'is syahwat. Itu pandangan yang bagus dalam zaman sekarang. Tapi tidak diketengahkan. Dan banyak orang tak tahu. Banyak orang ingat tak ada syahwat tak apa. Yalah tak apa. Tu satu-satu pandangan tak apalah. Tapi maslahat ummah zaman sekarang ni tak tahu lagu mana. Adakah selamat dengan pandangan begitu untuk diamalkan atau tidak? Fattaqullah mastata'tum. Yang mana pandangan yang lebih atqa, yang lebih mutqin, yang lebih aula berdasarkan wakil zaman kita sekarang ni, yang banyak fitnah wanita, banyak telanjang bulat sana sini, yang pakai niqab, yang pakai elok tudung dan sebagainya, banyak yang menggoda syahwat orang lelaki tanpa dia sedar. Nampak purdah dah, niqab dah, pakai tutup aurat dah, tapi cantik disebabkan dia dianugerahkan tubuh ataupun muka yang cantik, tergoda orang-orang lelaki di sana walaupun dengan gambar. Zaman sekarang gambar ya. Asal tengok gambar ni, tengok skrin ni, dinisbah, dia kias kepada tengok cermin. Hukum dia makruh kalau tak bersyahwat. Kalau bersyahwat, haram. Jadi kita post kita punya muka, kita punya badan ke media sosial, adakah kita tahu orang lelaki ni bersyahwat ke tak? Tengok kita punya gambar ni, kita tengok elok dah. Adakah bersyahwat atau tidak? Timbul syubhat. Orang yang warak, syubhat dia tolak, dia tak post gambar. Natijahnya tak post gambar. Sebab nak elak syubhat, itu warak. Jadi nak jadi orang warak, sila. Alhamdulillah. Jadi orang warak tu salihah. Tak boleh jadi warak semua, jangan tinggal warak semua. Kita bab makanan pun tak boleh nak warak dah. Apa salah kita warak bab sini? Sana tak boleh. Bab makan paling susah nak warak. Kalau makan bab warak ni, mampu tak makan. Tak makan dah. Kedai tu semua tak layak dah untuk dimakan makanan dia. Sebab ngarut. Orang fasik basok contohnya. Masak tak tutup aurat dengan sempurna.
Habis. Tak boleh hak tu. Buat hak ni. Jangan tinggal semua terus. Tu. Wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajati, dan meninggalkan tu menuntutnya zaujah lahu li zaujin, menuntutnya isteri itu kepada isteri, kepada suami, bima fawqal hajati, pada barang yang atas daripada hajatnya, iaitu ciri-ciri yang pertama hari ini suami isteri yang salihah ialah tidak menuntut, tidak tuntut perkara yang tiada hajat, yang tidak ada hajat pun, tidak ada keperluan pun kepada suami. Dia tidak tuntut perkara-perkara yang dia tak hajat pun, tak ada keperluan pun, tapi dia minta juga. Tu kena tinggal. Tu ciri-ciri salihah. Isteri salihah yang hari ni tu, iaitu dia apa? Dia tidak minta perkara-perkara yang benda tu bukan hajiah, bukan benda yang keperluan pun. Tu kalau benda keperluan tak apalah. Okey, kalau bukan keperluan dia tak minta. Alhamdulillah, itu isteri yang salihah. Ini minta lah, ya Rabbana, ya Rabbana. Minta, ikut si, ikut de. Royah walau alimat, walaupun mengetahui ia isteri itu akan qudrataz zauji, akan kuasa zauj alaihi, atas ma fauqal hajah. Walaupun dia tahu suami dia tu mampu, isteri yang salihah dia tidak akan minta lebih kurang pada suami walaupun suami itu mampu. Yakni walaupun suami itu kaya, tapi benda yang nak minta ni benda yang tak perlu pun tak payahlah. Contoh handbag elok lagi. Handbag orang perempuan elok lagi. Minta dah beli baru. Hak mana? RM1,200. Mampu. Walaupun dia punya suami dia tu billionaire, tak payahlah. Tu. Tapi nisbah suami kena selalu menggembirakan isteri. Tu nisbah suami pula. Jadi dia bagilah hadiah. Bukan makna jangan tak bagi hadiah langsung. Bagilah hadiah. Hadiah tu menggembirakan hati. Okay? Menggembirakan hati. Itu dari sudut nisbah suami kena selalu beri hadiah pada isteri. Tapi nisbah isteri pula, iaitu dia itu tidak selalu ataupun tidak minta perkara yang tak ada hajat pun. Tak berkeperluan pun. Tu, okay? Handbag tak berkeperluan, tak wajib atas suami beli handbag. Yang wajibnya adalah pakaian, perubatan, makan minum, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, wa ta'affufuha, dan menjaga diri zaujah itu, an tanawuli ma yaksibuhu minal malil harami, menjaga diri daripada memakan akan barang yang mengusaha ia suami akan minal mali. Tu minal mali, daripada harta al-harami, harta yang haram. Tu. Jadi suami salihah yang kedua adalah tidak makan, yakni menjaga dirilah. Jaga diri daripada makan harta haram yang dibawa suami. Suami pula Fir'aun. Suami Fir'aun mencuri kerja dia. Kita makan ke ada harta tu? Isteri yang salihah tidak makan harta tu. Dia menjaga diri daripada memakan harta-harta yang haram. Kalau bukan daripada suami, daripada orang lain pun sama lah. Apa sahaja kaedah umum dia, kaedah kulliyahnya ialah apa-apa sahaja yang menyebabkan harta itu haram, dia tak makan. Jaga diri. Bila makan harta haram, dia pergi ke darah. Bila darah dia proses jadi darah daging. Tu malah ibadat, tu malah nak taat suami, tu malah nak buat amalan, malah nak ngaji. Ngaji pula bab nikah yang semangat, tauhid tak semangat dah. Dia pergi situ. Tu. Sama lah sebelum kahwin pun.
Tu. Suami yang soleh dia bagi je apa-apa dekat isteri. Bagi hadiah maksudnya. Bagi hadiah pada isteri. Okey, kita satu kena ingat, kita mengaji ni, kita bahagi dua. Iaitu suami yang soleh, isteri yang solehah. Jangan lepas ngaji ni, contoh kita ni seorang isteri. Kita sehari nak kahwin. Seolah-olah kita tunggu, oh ni suami soleh aku ni. Bila kita kahwin didapati bahawasanya suami kita tidak soleh. Suami kita tidak soleh seperti yang kita nak lah. Macam biasalah. Adakah kita itu tidak perlu berlaku taat, tidak perlu menyatakan atau menzahirkan sifat-sifat ciri-ciri isteri yang solehah kepadanya? Tidak. Kita mengaji ini ialah untuk berkhidmat kepada suami. Begitu juga dengan suami kalau dapat isteri hak mengarut. Allah mengarut rupanya. Bukan bermakna tidak boleh dan tidak mahu beramalnya sifat-sifat suami yang soleh seperti mana kita mengaji ini kepada isteri tersebut. Walaupun isteri tersebut mengarut. Kita nak ilmu ni supaya kita dapat beramal selepas berumah tangga. Royah walaupun pasangan kita tu merepek sekalipun. Jangan kita ungkit pula mentang-mentang kita mengaji. Apa bang ni? Suami soleh bukan gutu bang. Pula dah. Tu. Kena beringat juga tu kita mengaji ni. Kalau suami betul, suami kena peringat lah. Kalau hak ni tak betul, ni tak boleh ni derhaka pada suami tu. Tu betul lah. Suami kena tegur, wajib. Wajib tegur. Hak ni salah ni. Ni tak boleh. Ulama kata haram, gini. Kena tegur lah tu. Tu satu peringatan lah kalau mengaji bab ni. Esok-esok kahwin kita pula jadi mentang-mentang kita alim sikit pada dia. Oh, kita apa? Kita pun kata, mana ni suami tak ada suami. Ya, suami tak ada ciri-ciri suami soleh pun. Aku pun malas jangan. Tu bukan sifat ciri-ciri isteri yang solehah. Banyak dah cerita. Isteri-isteri yang solehah dapat suami hak mengarut. Suami hak soleh dapat isteri hak mengarut. Banyak dah. Dan mereka tetap dengan pendirian mereka. Mereka ibadah lillahi ta'ala. Maka aku kena ada ciri-ciri ni lillahi ta'ala. Sebab itu adalah ibadat dia waktu kahwin. Paling-paling kurang dapat mengarut sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi pahala sabar. Pahala sabar cukup besar. Masuk syurga tanpa hisab. Kalau dia merongot, habis. Tu. Allah bak sabar ni. Susah je lelaki bini ni. Sebab apa banyak perceraian berlaku? Sebab tak faham apa itu suami atau apa itu isteri, dan tak faham tugas-tugas dia dan sifat-sifat yang perlu ada pada dia. Hanya kursus kahwin habis. Tutup buku. Tak tahu lagi macam ni. Dia nak tahu macam mana? Tak tahu secara tafsir. Banyak masalah boleh selesai kalau dia mengaji. Banyak masalah boleh selesai. Tidak akan berlaku cerai-berai yang tanpa sebab. Kalau ada sebab tu silalah, tak ada masalah tu. Matlub fi syar'i. Ni yang tak ada masalah. Ni masalah remeh-remeh kadang-kadang. Tak buat nasi lah cerai, tak buat kopi lah cerai. Suka kat perempuan lain lah sebab bini tak layan cerai. Tu bodoh belaka. Tak mengaji belaka tu. Walaupun atas nama ustaz pun, saya tak panggil ustaz orang-orang gitu. Ustaz ni gelaran yang mulia. Jangan kita permainkan nama ustaz tu. Kita pun sebenarnya diri saya pun tak layak nak panggil ustaz. Orang yang tak tahu. Panggil ustaz lah, maulana lah, baba lah ke aku, kepala otak hang. Hang tak tahu gelaran tu. Tu pergi baca lah kitab-kitab gelaran tu. Kita ni baru pelajar. Itulah kita pelajar Malaysia. Itulah kekurangan dia. Itulah dia punya masalah dia. Panggil ustaz sikit, habis lah. Naik dah, kembang hidung. Mengajak anak sini. Tu. Padahal ilmu bodoh lagi. Tu. Mengajak dah apa? Tu. Habis. Kemudian, kata musannif rahimahullah ta'ala. Jadi, suami isteri yang salihah, dia tidak makan benda yang haram. Harta yang haram tak makan. Wa adamu kazbiha ala haidhiha. Allah. Isteri salihah yang seterusnya, tidak tipu dia tu haid.
Lawak pula aku tengok. Ada kes ni. Tak mau jimat dengan suami, dia kata, saya haid bang, oi. Tak boleh. Baca dulu. Adamu kazbiha ay kazbi az-zawjati, tidak menipunya isteri itu, idafat masdar kepada afa'il, ala haidiha, haidil mar'ah, haidil zawjah itu, atas haidnya haid isteri itu, wujudan, sama ada dari sudut wujudnya, wanqita'an, atau terputusnya. Putus dah, habis dah haid ni. Kalau habis nak ni, dia pun kata ada hari ada hari haram, hukum dia haram dan berdosa besar lah. Sebab dia seolah-olah menegah diri dia daripada nak ambil istimta' oleh seorang suami melalui jima'. Istimta' tu luas. Istimta' sama ada jima' ataupun sentuh raba dan sebagainya. Dan isteri yang haid, kalau lelaki-lelaki nak berhajat kepada dia, kalau memang tak ada nak jimat pun, tapi boleh lagi istimta'. Apa maksud istimta' di situ? Kalau dia berhajat sangat nak jimat tapi tak nak jimat tu, istimta' dia keluarlah air mani dia tu dengan jalan lain. Mandai-mandai lah faham aku cakap ni. Dia kena ada satu ilmu. Perempuan ni mahir bab tu. Mahir bab tu. Tu mana? Tu istimta' yang boleh mengeluarkan air mani tanpa jimat. Dia kena ada ilmu tu. InsyaAllah lah nanti kita baca satu kitab Bahtijan, kitab bab jimat, kitab Arab 100 lebih muka surat. Ada lah nama kitab tak mau beritahu lagi. Kalau kita rajin lah. Tak rajin sudah. Aku pun sibuk juga. Aku tak nak kerja. Tu. Kena tahu tu. Supaya apa? Supaya bila isteri, suami minta, dia tak rasa, pelik. Jangan duk gatal bang, tak sanggup kita. Tu. Masalah tu. Bila tak sanggup, bila gitu, laki ni apa dia buat? Dia akan cari hak lain. Tu punca poligami tak betul tu. Cari hak lain. Cari. Padahal kawan tu bodoh. Cari hak lain. Nak mencari kepuasan. Bini dia tak nak fungsi. Bini dia sepatutnya berfungsi, tak nak fungsi. Dia tak ada fungsi. Sebab apa? Bukan hak tu jalan dia. Tu kata tak reti tu perempuan tu. Banyak tak reti. Banyak tak reti bab ni, bab tak belajar tu je. Kena ada satu ilmu yang boleh mengeluarkan air mani suami dengan jalan selain jima'. Kena ada. Kena ambil tahu. Tu. Rasa kalau kahwin nikah dengan tu aling dia tak minta ku pelik-pelik ku tu, jangan. Kita tak tahu. Tu duk pelik apa benda, tak pelik orang lelaki gitu. Okey. Habis tu. Jadi yang ketiga tu, tidak tipu bahawasanya dia haid ataupun suci. Tu. Kemudian kata musannif al-faslu tsalitsu, fasal yang ketiga, fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha, baitil mar'ati, pada menerangkan fadilat, kelebihan sembahyang seorang perempuan di rumahnya, rumah perempuan. Wa fi annaha, dan pada bahwasanya ai salatal mar'ati, yakni bahwasanya salat perempuan itu fi baitiha, pada rumahnya, rumah perempuan itu, afdalu, terlebih afdal min salatiha, salatil mar'ati ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dalam bab lagi dah. Fasa ketiga, sembahyang ni di mana yang lebih afdal. Tu. Yang ni di zaman Nabi SAW, nak solat dengan Nabi ke, perempuan ni nak solat dengan Nabi ke, nak solat diri sendiri kat rumah? Diri sendiri kat rumah lebih afdal daripada solat dengan Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, aqrabu ma takunu. Aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjid. Aqrabu ma takunu, bermula yang paling dekat barang yang adalah ia perempuan itu, min wajhi rabbiha, dekat di sisi Tuhan mereka. Idza kanat, ay idza kanatil mar'atu, dan apabila adalah ia perempuan itu, fi qa'ri baitiha, ay kainatun fi qa'ri baitiha, berada di dalam kawasan rumah mereka. Qa'ri ni asalnya lubang. Tu qa'ri rasanya lubang. Okey, qa'ri asalnya lubang, tapi ni lubang rumah. Kalau lubang rumah dalam ruang rumah tu lah, lebih afdal. Dapat lebih daripada dekatkan daripada Allah Taala, dengan makna
lebih banyak pahala lah. Sembahyang di rumah afdal. Wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salati fil masjid. Sesungguhnya salataha, salatal mar'ati, sembahyangnya perempuan itu, fi sahni dariha, di halaman rumahnya. Sembahyang di halaman rumahnya. Afdalu, terlebih afdal, khabar inna. Min salatiha, salati zaujati fil masjid. Sembahyang masjid ke sembahyang rumah? Sembahyang rumah lebih afdal. Laki, sembahyang rumah ke sembahyang masjid? Sembahyang masjid lebih afdal. Okey, ni ciri suami yang soleh. Yang kedua pada hari ini, iaitu sembahyang, solat. Okey. Ciri soleh, ciri suami soleh yang seterusnya ialah dia itu akan membantu anak dan isteri dia sentiasa berjemaah. Lagu mana? Okey, afdalnya suami itu sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah, sembahyang di masjid. Isteri pula sembahyang di rumah. Baik. Kalau tok laki yang faqih, dia akan bantu isteri dia akan sentiasa berjemaah dengan dia. Macam mana? Pertama, dia pergi masjid dulu sembahyang berjemaah. Sebab sembahyang berjemaah orang laki afdal di masjid. Balik, dia i'adah salat sembahyang isteri dia pula. Boleh tak? Boleh. Sebab apa boleh i'adah? Sebab di kategori membantu orang lain berjemaah. Dalam fiqah boleh. I'adatus salah untuk kita sembahyang dengan bini pula. Contoh sembahyang subuh kat masjid, balik sembahyang subuh pula dengan isteri. Boleh tak? Boleh. Dengan anak-anak. Boleh tak? Boleh. Jadi anak-anak yang bawah umur 7 tahun, dia boleh sembahyang dengan bapak dia. Waktu umur bawah 7 tahun tu tak layak ataupun tak sesuai nak pergi masjid lagi sebab dia tu mengarut lagi. Berak merata lah, tu lah dan sebagainya, bising kat masjid. Tu. Jadi kita dapat juga suasana sembahyang tu bila? Di rumah dulu. Selepas dia reti sikit, umur 7-8 tahun, reti sikit. Dah reti nak berjalan sendiri lebih kurang sikit. Silalah bawa masjid kalau lelaki. Tu cara bantu isteri sembahyang. Tu. Maknanya suami yang soleh ialah dia sentiasa membantu isteri dia dalam bab sembahyang, sentiasa dalam keadaan berjemaah, bukan seorang diri. Sembahyang tu pula di rumah. Payah tu. Balik sembahyang sunat. Bukan sembahyang sunat, i'adah terus. I'adah supaya isteri dapat sembahyang dengan sempurna, bukan dengan masbuk rakaat. Kena bangkit 2 rakaat lagi ke? Tak payah. I'adah solat full. Habis. Wa salataha fi baitiha afdalu min salatiha fi sahni dariha. Sahni dariha, halaman ni di luar rumah. Halaman ni maksudnya di luar rumah. Jadi wa salataha salatal mar'ah fi baitiha, dalam rumah itu lebih afdal min salatiha salatil mar'ah, salatnya perempuan tadi fi sahni dariha, di halaman rumah. Dalam rumah lebih afdal di halaman rumah. Halaman rumah lebih afdal daripada pergi masjid perempuan. Wa salataha fi mukhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha, dan bermula sembahyang perempuan itu fi mukhda'iha, mukhda'i zaujah, yakni di bilik isteri itu, afdal min salatiha salati zaujah fi baitiha, pada rumahnya. Di rumah, dalam rumah dah, mana lebih afdal? Dalam bilik lebih afdal. Sebab apa? Makin tertutup makin afdal. Tu kaedah dia. Makin tertutup makin afdal, makin tertutup makin afdal. Jadi halaman rumah dengan masjid mana tertutup lagi? Halaman rumah. Halaman rumah dengan baik, dengan dalam rumah mana lebih afdal, lebih tertutup lagi? Dalam rumah. Dalam rumah dengan bilik mana lebih tertutup lagi? Bilik. Tu. Sebab tu dalam fiqh main raya, orang-orang perempuan yang muda-muda dilarang untuk dia pergi masjid. Sebab apa? Takut diperhatikan ajnabi. Diperhatikan ajnabi. Ini yang sebelum suami lah. Sebelum suami. Perempuan-perempuan yang muda. Tu. Tidak boleh, haram pergi masjid sembahyang raya. Tu. Haram pergi masjid ataupun dilarang pergi masjid sembahyang raya sebab takut-takut diperhatikan oleh ajnabi. Sampai tahap tu. Tu.
Orang tua-tua pula, perempuan-perempuan yang tua-tua, kalau nak pergi masjid sembahyang raya, jangan make up. Pakai pakaian biasa-biasa. Ni make up lah. Anak mami Jarum. Aduh. Todah. Sebab apa? Pandangan ajnabi. Orang yang ada otak pekoh, ada orang otak pekoh, dia baca hak tu, dia bukan sekadar hari raya lah, dak, kiah ke lain. Walimahnya, nak kerjanya, dia kena elak benda-benda yang boleh diperhatikan oleh ajnabi. Ni walimah orang, kita pula terlebih dahsyat daripada orang pengantin. Jangan. Kita dalam rumah isteri biasa-biasa dengan suami, pergi kerja, dia. Tu. Traffic light. Isteri solehah yang keempat, iaitu dia tu kalau orang kata di luar, dia pakai biasa-biasa je di luar. Dia pakai biasa-biasa tapi orang kata cantik hang ni. Cantik hang. Dia pakai biasa-biasa je, orang perempuan pun puji cantik hang ni. Dahsyat aku. Keadaan dia tu cantik dah, walaupun biasa-biasa. Di luar, di dalam rumah bersama suami, mesti lebih cantik daripada apa yang disangka oleh orang luar yang katanya cantik. Jangan terbalik. Dalam rumah biasa-biasa. Di luar, hulun, bini aku ke ni? Dalam rumah, aku ingat tikui. Rupanya bini. Di luar rumah bini rupanya. Oh, cantiknya. Dalam rumah serabut. Tu. Dia awal perkahwinan tak nampak lagi lah. Lama-lama dia nampak lah kuih basi tu. Kuih basi. Dia kena jadi sifat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sentiasa tubuhnya cantik daripada Rasulullah SAW. Okay. Dia kena ada sifat untuk mencantikkan diri sentiasa. Muka dah semacam muka aku ni. Kena pakailah alat-alat benda-benda apa, ubat-ubat apa ke, sapu-sapu yang boleh hilang. Kena. Sebab nak nampak cantik depan suami. Jangan dia jadi orang warisi lah. Jangan dia mewarisi sikap orang lama. Tak apalah, dah lama-lama tua-tua ni memang duk mengembang pun. Jangan gitu. Kita buat jadi laki bini ni atas dasar ilmu, bukan atas dasar warisan. Orang tua-tua cakap memang lagu ni pun empat mengandung habis macam tu habis. Sayyidatina Khadijah berapa kali dia beranak tu tak habis-habis pun. Steady lagu tu. Tu okey. Jadi isteri yang ketiga, yang keempat tadi, dia itu kalau nampak cantik di luar, dalam lagi cantik. Dalam dengan suami dia lagi cantik daripada hak luar. Walaupun hak luar dia pakai biasa-biasa je. Ni di luar pakai biasa-biasa nampak cantik, di dalam rumah Allah kelabu asap. Macam mana lah tu laki tak pergi luar makan? Contohlah. Cari hak lain lah. Apa lagi? Ataupun sekarang ni dalam phone ni lah main WhatsApp, tengok status anak dara orang dan sebagainya. Macam tu. Jadi isteri ni dia kena pandai ambil hati suami. Oi, payah oi. Begitu jugalah suami kena ambil hati isteri. Oi. Tak boleh cerai-cerai lagu tu ya. Sakit hati cerai. Tak hang. Ingat apa? Kahwin ni main goli ke apa? Baling tak kena ambil balik. Baling tak kena ambil balik. Habis tu. Tu dalam bab semayang. Wal mukhda'u dan lafaz mukhda' itu bi dhammil mimi ay hala kaunihi maqru'an. Hal keadaan mukhda' itu dibacakan dia bi dhammil mimi, dengan didammahkan mim. Baitun fi baitin. Apa dia maksud dia? Baitun fi baitin. Satu rumah dalam rumah. Yang ini bilik lah. Wa zalika, dan bermula demikian al-mukhda' lis-satri ay kainun lis-satri, adalah ia untuk menutup lah. Lagi tutup lagi cantik, lagi tutup lagi cantik. Tu. Kalau kita pakai baju biasa-biasa je tapi orang puji cantik kau. Tu.
Kiranya sebab berdosakah kita sebab menarik perhatian orang lain? Tu. Kalau perempuan sama perempuan tak apalah. Kalau perempuan sama lelaki ajnabi, sebab tu kita kata. Tu. Sebab tu kita kata usaha diri, dia kata al-ihtijabu, menghindari diri an ru'yati ajnabiyyin. Itu umum tu, tak kira cantik tak cantik. Cantik ke orang biasa kan tak biasa, kena usaha elok diri daripada dipandang ajnabi. Dan kebanyakan lagu mana? Kebanyakannya perempuan rasa biasa-biasa saja, tak rasa dipandang. Orang Yaman kalau dia tengok orang lelaki, dia akan bagi laluan kepada orang lelaki. Dia pergi ke tepi, dia takkan lalu dah. Dia pergi ke tepi sampai orang lelaki tu belah, tak nampak apa dah, baru dia jalan. Nisbah ke Diyuniza, kaki 5 tu. Nampak orang lelaki, gilah tepi sat. Jalan buat tak tahu, hu-ha-hu dengan kawan dia. Aku pun nak berjalan kok. Kita jenuh berlari dengan dia. Duduk rumah lari. Oi, dia ni, kawan ni. Tu, jenuh duduk berlari. Kita nak cepat, dia jalan cepat kok, tapi duduk menyembang tepi. Duduk tengah lah tu. Duduk lah tepi. Tu. Aku nak lalu. Kelas aku jauh lagi. Tu. Tu. Jadi kita kena elokkan diri daripada dapat pujian cantik hasil daripada kalam ajnabi. Buat lagu mana? Itu fattaqullah mastata'tum tu. Tapi kalau dah cantik sangat, dah buat lagu mana? Cantik sangatlah sehingga harakatus syahwah lirijal. Hak tu wajib dah tutup seluruh tubuh tu. Sebab cantik sangat. Cantik sangat. Dia pandangan yang kedua tu, pandangan kedua yang kata kecuali muka dan tapak tangan tu, itu kalau dia itu tidak cantik. Sebab tidak cantik ini dia tidak menaikkan harakatus syahwat, tidak menaikkan syahwat orang lelaki. Syahwat orang lelaki ni lagu mana? Bila tengok tu dia suka tengok. Nak kata cantik yang perempuan tu, bila dia tengok tu dia suka. Bila dia tengok tu dia tak kalih dah. Tengok cantik tu. Cantik lah tu. Oh, saya tak cantik, saya biasa-biasa. Pelempang pun tau. Duk kira hang punya Dobik. Dobik Imam Bajuri apa dia? Kata cantik tu bila tengok je orang lelaki, tengok dia saja batang dia kerah. Tu dia jelas lagi. Batang dia kerah. Tengok je orang lelaki kat dia, tak pergi ke lain dah. Tengok. Cantik lah. Dobik cantik. Dari sudut warna kulit, lagu mana? Hak tu khilaf. Hak tu khilaf. Cantik ni nisbah uruf ke nisbah diri seorang? Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dia kata nisbah diri seseorang. Walaupun dia tu hitam sekalipun, legam perempuan tu, tapi kalau dia kata cantik, haram. Tetap dia kata cantik, itu kira cantik. Itu dari sudut ru'yah dalam bab melihat nak khitbah perempuan, melihat perempuan tu cantik tu, dobik lagu mana? Ibnu Hajar kata ikut diri seseorang tu. Diri seseorang tu kata cantik, cantik lah. Cantik itu subjektif. Kalau Ibnu Hajar kata cantik itu subjektif. Setiap orang ada pendiriannya. Kalau hitam sekalipun cantik, cantik lah dia panggil. Imam Ramli kata tak. Imam Ramli kata ikut uruf, bukan ikut diri, ikut uruf. Uruf kata semua orang lelaki di kawasan tu kata cantik kawan ni. Habis bila cantik ya kawan ni, seluruh tubuh lah, aurat dia. Sebab sudah harakatus syahwah lirijal, sudah membangkitkan syahwat orang lelaki tengok dia. Ayah tu bab aurat tu. Sebab tu kita kata perempuan ni badan dia zinah. Min awwaliha ila akhiriha. Kulliyah. Semuanya tu dia tu adalah zinah, perhiasan belaka. Kalau buka bertambah perhiasan, tutup dah perhiasan, buka lagi perhiasan. Sebab tu bila dah tutup aurat, bila kita seorang lelaki tengok perempuan, dia akan pi kepada 4 poin, 4 bucu kepada orang perempuan tu supaya kita tengok kepada pot tu. Pernah? Pertama, dia akan lihat pada muka. Kedua, dia akan lihat kepada punggung dia. Yang ketiga, dia lihat kepada belah depan farah dia. Dan keempat, dia tengok belah dada dia. Hak tu orang lelaki suka tengok. Tengok lu. Tak dapat tengok, dia taswir. Dia boleh taswir dalam kepala otak. Gini. Tu.
Kalau dia tahu lagu tu, kalau dia tahu syahwat laki ni, dia tak akan jumpa dah laki saya saja. Kalau boleh aku tak mau jumpa lantak hang, kecuali ada hajat, sungguh aku jumpa. Tu susah tu nak dapat, susah. Dapat bini lagu tu, Allah. Qurratul a'yun dia panggil. Sebab tu Nabi SAW kata, sebaik-baik isteri ialah penyejuk hati bagi suami dia. Apa tu? Makna luah tu. Jangan faham satu ya. Zuhir hadis macam pendek je, luah. Mana qurratul a'yun? Ngaji kitab sutir ni khatam amal, tu qurratul a'yun tu. Dalam rumah dia. Okey. Luah tu. Susah. Berat tapi pahala besar. Bila berat ni, nak buat ni, pahala besar. Sekali dia akan bagi tahu hadis-hadis, pahala dia besar-besar belaka. Kemudian Al-Faslur Rabi'u, fasal yang keempat pula, fi bayani hurmatin nadhari, pada menerangkan haram melihat ar-rajuli oleh seorang lelaki, idhafat masdar kepada fa'il, ila nisa'i kepada nisa, yang sifat al-ajnabiyati, yang bangsa ajnabi, wal aksi, dan begitulah sebaliknya, iaitu hurmatin nisa ila ar-rijal al-ajnabiyina. Okey. Ai nadharahunna, yakni melihat, nadharahunna melihat akan mereka itu perempuan, ilaihi kepadanya, ai nadharahunna. Okey. Okey, dia nak takwil, nak tafsir pada aks. Aks tu akas tu apa dia? Ai nadharahunna, nadharuhunna. Tu nadharahunna ilaihi. Betul ke? Nadhara, nadharu, nadharat, nadharata, nadharna, nadhartu, hunna, nadharna. Bukan. Betul tu. Nadharahunna, dia buat nadharuhunna. Idhafat tu. Idhafat. Mana ada tasrif fi'il madhi lagu tu? Hunna tak ada. Hunna dhamir baris muttasil. Jadi baca nadharuhunna ilaihi. Wal aksi ay nadharuhunna ilaihi, kepadanya, kepada rijal tadi, kepada rajul. Iaitu melihat laki kepada perempuan tak boleh, melihat perempuan pada laki pun tak boleh. Ni pun satu masalah juga. Orang ingat tak boleh lihat tu, perempuan tak boleh lihat laki je. Laki tak boleh tengok perempuan dia, perempuan boleh. Siapa kata? Fama yahrumu ru'yatuhu, maka barang yang haram ia oleh melihatnya barang, ala rajuli, atas rajul, yahrumu ru'yatuhu, begitulah juga haram ia oleh melihatnya, alal mar'ati, melihatnya rajul, alal mar'ati, melihatnya alal mar'ati, atas perempuan, minhu, daripadanya. Tu okey. Apa-apa yang haram ke atas laki melihat, gitu jugalah perempuan haram melihat. Maknanya apa? Kita kata tadi laki-laki haram melihat perempuan yang pada bukan aurat dia, kalau tak ada hajat, atas kaul mu'tamad. Begitulah juga perempuan, tak boleh suka-suka tengok laki, tak apa hajat, walaupun bukan aurat. Saja duk tengok penuh kawan tu, masuk kelas contoh. Sampai juga kawan ni. Tu lagu mana kita? Kita ni lagu mana kita? Mata kita ni elok tak jaga. Ni bab mata lagi dahsyat lagi. Tu. Boleh jaga tak mata kita? Di kelas kita ada kelas sekian-sekian. Boleh jaga tak mata kita daripada tengok perempuan? Boleh jaga tak perempuan boleh tengok daripada kepada lelaki? Boleh jaga ke tak? Tu. Kalau buat benda-benda apa dia? Apa-apa program dan sebagainya, boleh jaga tak kita mata kita pada perempuan? Boleh jaga tak mata perempuan kepada lelaki-lelaki? Boleh jaga tak? Aku ni jenis tak boleh jaga. Tak boleh jagalah. Kalau benda tu tak wajib, mana tak yakilah. Aku tak boleh jaga pandangan aku ni. Mesti tengok jugalah. Mesti rasa nak tengok. Cantik lah kawan-kawan tu. Kawan-kawan kelas aku ni cantik lah. Kalau aku pergi ni mampu lah aku tengok maksiat. Benda ni pun bukan wajib sangat, tak yakilah. Baguslah tu.
Tapi kalau benda tu wajib kat pergi, kita pandai-pandai lah jaga pandangan tu. Daruri kan. Benda daruri kena pergi juga. Tak pergi jadi masalah contohnya. Pergilah, jagalah pandangan tu. Payah nak jaga pandangan ni. Jaga pandangan ni bukan tunduk pala langgak tiang. Bukan. Tunduk pandangan tu nak. Tunduk langgar tiang ke depan. Tu bukan tunduk pandangan. Tu tunduk mata. Pandangan ni nazar. Tengok nazar, tengok pandang. Pandang. Sama ada nazar hakiki atau nazar batini. Nazar hakiki tengok sungguh. Nazar batini dalam hati duk bayang kawan tu. Tadi aku lalu kawan tu. Dahsyatlah ya Rabbana. Okey. Tu semua harakatus syahwati. Harakat syahwat lah kau. Kita yang jaga diri kita, bukan kawan kita. Kawan kita nak pergi kau mampus dia. Aku ngaku lah. Aku dengan Allah Ta'ala aku tahulah aku tak boleh. Dia boleh dah kot. Dia wali nak buat macam mana. Boleh lah. Aku ni tak wali mana. Wal murahiqu fi dhalika. Wal murahiqu fi dhalika. Wal murahiq ni nak dekat-dekat balik. Dan bermula murahid, yang ini budak-budak yang dekat-dekat balik. Fi dhalika, pada demikian nazar. Karrajuli, seperti laki-laki. Tu dia. Orang yang nak balik dah, tak balik lagi, nak balik dah. Gitulah. Tu. Maka fayalzamu waliyuhu mana'ahu minan nazari ilal ajnabiyyati. Tapi dia tak wajib lagi, dia belum balik. Maka lazimlah, wajiblah oleh walinya, wali murahid itu akan menegahnya murahid itu minan nazari, daripada lihat ilal ajnabiyyat, ay ilal nisa il ajnabiyyat, kepada perempuan-perempuan yang ajnabi. Wajib juga. Tak buat, wali tanggung dosa haram. Nanti kalau kita dah ada contoh tengok TV. Tengok ada buka aurat. Contoh, kita habaq lah sepatah kat anak tu. Ni haram ni, dia buka aurat. Walaupun dia tak tahu apa, kita dah tanam dari awal. Gini, ni buka aurat haram. Dia simpan tu dalam memori tu, walaupun tak erti pun. Tak erti aurat natang apa, kita kena khabar lah. Ni haram ni. Ni tak boleh ni bukan laki bini ni, duk cium-cium peluk-peluk ni bukan laki bini ni. Haram ni, walaupun kawan tak tahu apa. Kita kena ajar sejak kecil. Benda haram kita kena sebut. Ni tak boleh dik. Curi barang orang tak boleh. Curi barang orang sekolah, barang kawan buat apa? Ni curi, haram. Potong tangan tu, dia punya sesaan, dia punya hukuman di dunia hudud tu, potong tangan sepatutnya tu. Bagi tahulah. Dia panggil tarhib, menakutkan. Supaya nanti dia besar, tak boleh curi. Dia simpan tu. Siapa? Dulu pak aku dah larang curi. Dia terlibat aku sungguh lah. Besar-besar dia mengaji. Tahu curi tu memang betul salah. Okay. Jadi suami yang soleh ialah dia mengajar anak-anak dia. Mengajar anak dia halal dan haram. Bukan ajar isteri ya. Yang dulu kita buat ajar isteri. Ni ajar anak dia benda haram itu haram, benda halal itu halal. Okay. ويلزمها الاحتجاب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada soalan ke? Tak ada soalan lagi? Ada soalan ataupun tidak? Ada soalan ataupun tidak? Macam tak ada tu. Habis ke? Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.